Alhamdulillah. Kita tengok ramai anak-anak muda yang datang belajar, suka nak belajar, suka nak tuntut ilmu. Kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang tua tuan-tuan sekalian dia, kena hati-hati terhadap anak kita. Kesian tahu anak-anak kita tu bergantung pada niat dan harapan kita. Kalau kita orang tua-tua jadi nakkan anak kita perkara yang dunia, perkara yang tidak kabul oleh Allah Ta'ala. Kesian anak kita setakat jadi lawyer, setakat jadi engineer, setakat jadi pilot, itu saja. Allah, sedangkan anak kita boleh jadi lebih tinggi lagi. Tanamkan niat yang tinggi untuk anak-anak kita. Tanamkan niat yang murni untuk anak-anak kita. Seperti apa kita tengok semua dalam Al-Quran ya, Habib Salim Syatiri selalu sebut dia, bahawasanya anak tu adalah niat orang tua. Apa kita niat, dapat. Maka jangan pasang niat yang kecil-kecil. Anak bercita-cita anak punya anak jadi pilot. Satu jadi pilot, satu jadi surgeon, satu jadi menteri kah pula. Allah, suka hatilah awak nak niat bolehlah. Tapi sayang, ada lebih tinggi lagi, ada tinggi. Supaya anak saya dapat diridai oleh Allah Ta'ala. Supaya anak saya dapat khidmat dalam agama. Di antara pekerjaan yang paling tinggi sekali yang pernah dimintakan oleh seorang ibu untuk anaknya ialah untuk jadi apa? Tok Siak masjid. Itu jawatan tinggi tau. Siapa? Siti Maryam. Kan bonda dia minta anak dia jadi Tok Siak, bukan minta anak dia nak jadi qadi mufti tinggi sangat. Nak jadi Tok Siak, dia punya cita-cita Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Nak jadi Tok Siak masjid. Sini panggil Tok Siak ya. Kita sana panggil Noja. Itu cita-cita dia nak jadikan anak dia Noja masjid, Tok Siak masjid. Keluar anak perempuan, Allah terima pasal mak dia dah niatkan. Pasal mak dia dah niatkan, Allah Ta'ala terima. Cuba mak dia niatkan nak jadi lain, Allah Ta'ala terima juga jadi lain. Itu satu tugas yang mulia, satu tugas yang tinggi. Diniatkan oleh bondanya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibunya niat, anaknya nak jadi sedemikian begitu, dapat. Firaun tu pun niat bapak dia. Bapak dia kahwin lama tak ada anak. Kemudian lembu yang dia pelihara, lembu tu beranak lembu dia. Dah bapak dia meradang, wahai Tuhan, lembu aku pun ada anak. Berilah aku anak, walaupun kelak belakang hari akan jadi pengisi kerak api neraka. Jadi tak? Jadi. Niat yang bukan-bukan terhadap anak kita jadi. Kalau kita tengok anak kita, tuan-tuan sekalian, niatkan anak kita bukan hanya untuk dunia saja. Kalau dapat anak kita capai sekalipun, dia akan pasti. Kita sebagaimana kita sendiri dipesankan jangan dunia, jangan banyak dunia. Kadang-kadang setengah orang tua ni dia tak sedar tau. Jangan banyak dunia tuan-tuan sekalian, banyak ingatkan akhirat. Dia ingat untuk diri dia saja. Untuk anak dia pun. Untuk dia okeylah, abah pun dah tua, pergi masjid, baca tasbih, pergi masjid, hadir kuliah, tak apa. Aku tak payah dunia pun tak apalah, setakat apa yang ada. Sawah setakat apa 10-20 ekar pun cukup lah. Sawah 20 ekar kira banyak tak? Banyak ya. 5 ekar kira banyak. Setakat sawah 10-15 ekar pun cukup lah umpamanya. Tak payahlah tambah-tambah lagi. Kebun sawit setakat 15 ekar pun cukup lah. Tak payahlah tambah-tambah lagi. Tak apalah, abah pun dah cukup. Bukan untuk kita, untuk anak kita pun. Untuk anak kita, jangan kita tanamkan cita-cita untuk anak kita dapat capai dunia. Bagaimana kita dah nak kena mula tarik diri kita beransur-ansur kurang daripada kegiatan dunia, lebihkan kepada kegiatan akhirat, lebihkan kepada kegiatan agama, lebihkan kegiatan menjadi khadam, khidmat pada agama Allah Ta'ala. Bukan hanya diri kita, begitulah kita tanamkan anak-anak kita juga tuan-tuan sekalian. Alangkah tak eloknya kalau seorang bapa, seorang ibu ya, kalau dia dah memang keduniaan tu memang dah tak bagus lah. Yang ada dia dah sampai setengah umur, dah 50-60 tahun, dia dah mula kurangkan dunia. Tapi anak dia masih tak nak sebutkan, tak nak gitu kan. Bahkan anak dia, bagaimana kau punya PhD? Abah sanggup belanjakan. Bagaimana kau punya masters, nak ambil engineering semua tu? Sayang. Nanti anak kau jadi macam kau, tak ingat dunia, tak ingat akhirat, hanya ingatkan dunia. Jangan tuan-tuan sekalian. Jangan banyak-banyakkan. Doakan kalau kita tengok anak kita ada kecenderungan dalam agama, anak kita ada kecenderungan dalam ibadat, jangan kau duka cita. Yang ada orang tua-tua duka cita tau. Kau tengok anak dia cenderung agama, tengok alamak anak aku ni apa tu. Sayang. Kau syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ambil anakmu. Allah Ta'ala terima anakmu. Allah Ta'ala enrollkan dia dalam perkhidmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau patut syukur, kau patut bergembira. Bagaimana guru kami Habib Abdullah Jufri selalu sebut, kalau jadi tukang baca doa tahlil tu saja dah kena bersyukur. Itu jadi juru cakap bagi pihak orang ramai kepada Rabbul Alamin. Itu bukan kerja kecil.
Anak punya anak sekarang dapat tugas lah, kerja baru. Kerja apa? Kerja di spesial. Kerja apa? Jurucakap. Kat mana? Mahkamah ke? Mahkamah tinggi ke? Jurucakap menteri ke? Jurucakap kepada Allah daripada orang ramai. Sampaikan kepada mana? Ahli barzah. Tak ke tinggi tu? Kan tinggi punya pekerjaan itu. Kalau kita dapat anak jadi tok siap masjid, dapat anak jadi tukang baca tahlil, kau kena bersyukur wahai orang tua. Kau kena bersyukur yang ada di terpandang anak tu sebelah mata pun tak pandang. Abang kau jadi engineer, abang kau begitu semua. Mati bawa lah sertifikat masuk dalam kubur. Boleh ke tidak? Allah, begitu ya. Begitu. Habis kalau kita semua anak semua jadi tok siap masjid, semua anak jadi orang ahli ibadat, siapa nak gerakkan dunia? Itu bukan urusan anda. Banyaklah, beratus orang, beribulah orang nakkan anak dia kerja dunia. Asal jangan kita sudah. Kau jangan bimbang kalau anak aku jadi tok siap masjid, anak aku jadi ahli ibadat, nanti macam mana ekonomi ini. Datang kau nak jadi menteri ekonomi pulanya. Datang kau jadi menteri kemasyarakatan pulanya. Kau fikirkan masyarakat macam mana. Kau jangan bimbang. Beribu yang berebut itu tugaslah. Beribu yang berebut itu tugas. Kau jangan bimbang takut rakyat tak makan, ke ekonomi tak naik. Beribu yang rebut, tapi kau rebut yang lebih tinggi daripada yang mereka rebut. Biar dah beribu yang rebut, jangan tak ada yang nak rebut yang lebih istimewa daripada ini. Kita tak bilanglah jadi engineer tu tak istimewa, jadi doktor tak istimewa. Ya, istimewa jugalah. Tapi ada yang lebih istimewa pada itu. Kalau kerja apa? Kerja Allah. Kerja Allah, kerja agama Allah, khidmat agama Allah. Beruntungnya. Support anak kita, bantu anak kita, tuntut ilmu. Dan hati-hati ya, kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita, apa yang kita sebut jadi ya, tak kita baca tentang Jurayj ya. Jurayj tu dalam kalau kitab Bahrul Mazi kita boleh baca dalam bab apa? Bab bercakap-cakap dalam sembahyang. Bercakap-cakap dalam sembahyang batal. Tetapi kalau dalam syariat agama Islam kita, kalau bercakap-cakap dalam sembahyang, kalau cakap dengan dua orang tak batal. Satu cakap dengan Rasulullah. Dan Allah Ta'ala suruh kita cakap setiap kali sembahyang, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kalau orang bersin, kita Alhamdulillah, kita yarhamukallah, batal sembahyangnya. Kita dah cakap dengan dia. Tapi dengan Rasulullah, Allah suruh kita cakap Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi. Kita tak pernah bicara dengan Nabi, tapi dalam sembahyang kita cakap dengan Nabi. Disuruhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita tengah sembahyang lah, para sahabat dia tengah sembahyang, Nabi panggil, mereka tak nyahut. Nabi bilang lain kali kalau aku panggil nyahut, dalam sembahyang sekalipun. Tak batal kalau Nabi yang panggil, sebab Nabi panggil, Nabi tu Rasul Allah. Maka yang panggil itu utusan Allah. Kau tak jawab bermakna kau tak jawab panggilan daripada Allah. Hakikatnya yang Nabi yang panggil Nabi, tapi hakikatnya Allah yang suruh panggil. Maka kalau tak jawab berdosa, walau tengah sembahyang sekalipun. Kalau Nabi yang panggil, walau sembahyang fardu sekalipun, jawab. Jawab tuan-tuan sekalian ya. Itu zaman pada sahabat. Zaman kita macam mana? Ada ke tak ada? Wallahu alam. Kalau orang dapat jumpa Nabi secara yaqadzah ke, ataupun takdir anda mimpi, tengah mimpi anda tengah sembahyang, dan anda tengah sembahyang Nabi panggil umpamanya sekalipun. Boleh tak Allah jadikan sinado yang sebegitu? Kan boleh. Jangan lupa, aku pernah ingat kalau Nabi yang panggil, aku kena nyaut walau tengah dalam sembahyang sekalipun. Tapi ada seorang lagi yang kalau mereka sambut, mereka panggil, kita kena sambut dan tak batal sembahyang kita, ibu. Abah pun tidak, ibu. Kalau kita tengah sembahyang, salah satu sebabnya ialah apa? Syaratnya ialah bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak boleh, sembahyang fardu batal. Kalau Nabi panggil sembahyang fardu baik, apa baik, kau kena sahut. Tapi kalau ibu yang panggil, kita kena nyahut. Tak batal sembahyang kita, diharuskan. Tidak menjadi wajib, tetapi diharuskan, tak batal sembahyang. Kalau Nabi yang panggil, wajib nyahut. Tapi kalau ibu yang panggil, ya fulan, kita tengah sembahyang sunat duha umpamanya. Yang pertama ialah sembahyang kita sembahyang sunat. Kedua yang panggil ialah ibu, bukan abah. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak sahut panggilan dia akan resah. Umpamanya ibu kita di bilik sebelah, kita di bilik sebelah. Kita panggil dia sakit, umpamanya fulan. Kita tak nyahut, nanti dia resah. Kalau kita takut dia resah, nyahut. Yang keempat, dengan bahasa Arab, sebab dalam sembahyang tak boleh cakap bahasa Melayu ya. Kalau orang tanya, bunyi panggil fulan, ya Abdul Rahman, saya bu, batal. Labbaik ya ummi, boleh dalam bahasa Arab. Dia dengar suara kita, dia tahu anak kita tengah sembahyang, anak dia tengah sembahyang. Baik. Sebut zaman dulu Jurayj, dia tengah sembahyang di tempat ibadat dia di atas bukit. Ibu dia tak kuat naik. Ibu dia datang panggil, Jurayj. Dia baru sembahyang, dan dia kalau sembahyang lama. Aku nak nyahut ke ibu aku ke aku nak batal sembahyang.
Aku pilih Allah. Dia teruskan sembahyang. Tengok ya, niat ibu pada anak kabul apa jadinya ya. Dia terus, ibunya panggil-panggil dia balik. Ibunya pulang, lepas sembahyang dia tengok ibunya dah tak ada. Tak apalah. Kali kedua begitu. Kali ketiga ibunya datang panggil, Juresh. Dia tak nyawa juga. Ibunya sebelum keluar sumpah dia. Ibunya sumpah dia, Allah. Ibunya sumpah dia, ya Allah, janganlah dia mati kecuali dapat fitnah. Betul. Tak lama timbul seorang mula cerita, ni wali Allah, ni orang saleh, ibadat begini. Ada satu orang perempuan tak baik. Itu hati-hati niat kita pada anak kita ya. Kita sebut anak kita jadi ya. Awak sebut nak anak awak kerja dunia, anak awak betul-betul jadi orang dunia. Awak nak anak awak mewah dunia betul-betul jadi. Dan itu bukan satu keberuntungan ya. Itu bukan satu keberuntungan. Nanti anak awak rugi akhirat, dia tuntut awak. Ya Allah, kenapa bapa aku tak jadikan aku orang saleh? Kenapa bapa aku tak bimbing aku jadi ibadat? Kenapa bapa aku tak jadikan aku begini? Allah. Kat dunia kita rasa we are proud of my son. Ke akhirat dia claim, dia tuntut kita, tuan-tuan sekalian. Lihat anak fulan-fulan sembahyang malamnya berapa banyak. Lihat anak fulan-fulan baca Qurannya berapa banyak. Bapa aku tak pernah bimbing ya Allah. Bapa aku tak pernah bimbing ya Allah. Bapa aku akan suka kalau aku jadi pangkat sekian. Kat dunia saling bangga cerita orang. Oh, my son. Kita pun bilang, oh my father give me support. My father bangga akhirat menuntut antara satu sama lain, tuan-tuan sekalian ya. Maka ibu Juresh itu pada ketika itu ada satu orang perempuan tak baik, maka dia mengatakan, mau lihat kuat tak kuat iman dia kalau aku goda. Betul-betul dia naik tempat ibadat Juresh itu, dia goda Juresh ini. Tapi kuat iman dia dia tak layan perempuan ini. Perempuan ini sudah malu, dia turun, dia berbuat tak elok dengan satu orang gembala kambing sehingga mengandung dapat anak. Kemudian dia cerita sama orang, kau tengok Juresh kalah, tengok aku ni dah mengandung ni anak dia. Orang bilang, orang baik rupanya begitu. Kena fitnah tak? Orang naik tempat dia, robohkan dia, pukul dia, apa semua begitu gini. Tetapi apa, kerana Allah Ta'ala pandang masih ada harapan untuk dia, dia minta tunggu sampai anak dia lahir. Anak dia lahir, dia tanya budak ini, wahai budak, siapa bapak kamu? Budak itu cakap, bapak aku penggembala kambing, bukanlah bin fulan. Tengok muka pun sama juganya. Allah. Tapi pokoknya dah kena fitnah tak? Dah kena fitnah, dah kena ujian pasal mak dia sebut. Mak dia sebut. Banyak tau orang-orang maknya sumpah tau. Kira sumpah tau. Itu bukan doa tau. Itu sumpah. Kau sumpah nak kau jadi orang ahli dunia. Kau sumpah nak kau jadi orang kaya dunia. Itu kira sumpah tau. Itu bukan doa tau tu. Kau doa nak kau jadi orang saleh. Doa untuk anak kau jadi orang baik. Kau doa anak kau yang ada na'udzubillah, anak kau jadi penghibur, anak kau jadi tukang joget, pentas biar beribu orang boleh tengok dia di televisyen semua. Itu bukan doa tau. Itu kira sumpah tau. Kat dunia dia boleh bilang, ibu saya yang saya support sehingga saya dapat nombor 1 dalam dalam menari, dalam menyanyi apa semua. Itu kira sumpah anda tahu. Anda support anda itu, kalau perkara yang tak baik itu bukan doa, itu namanya sumpah ya. Berapa banyak yang kabul? Berapa banyak yang kabul? Tak kita dengar kan mereka bilang, ibu saya yang beri saya semangat, ibu saya yang beri sokongan. Dia bilang, Allah sayang ibu kau, sumpah kau jadi sampai jadi kegiatan kau begitu. Allah kesian tau, kesian. Mintakan anak yang bukan-bukan. Itu semua bukan doa tu namanya. Itu namanya sumpah tu semuanya tu. Yaumil akhir tak kena sumpah. Kenapa kita tak sebut sumpah? Yaumil akhir tak bertengkar ada anak dan ibu nanti. Saling klaim tuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ya, wahai sekalian orang-orang tua, wahai sekalian orang-orang tua kepada anak-anak, doakan yang baik-baik untuk anak-anak anda. Doakan nanti apabila anda sebut untuk anak anda yang baik-baik, Allah Ta'ala akan beri. Allah Ta'ala akan beri ya. Apa anda sebut untuk anak anda, tak anda dengar kisah Nabi Allah Sulaiman jalan dengan tenteranya, tiba-tiba di atas lautan dia tengok ada keadaan lain begitu. Dia suruh jin Ifrit selam. Jin Ifrit selam, dia cari, dia tak jumpa apa. Maka orang saleh selam nampak satu mahligai di dalam istana, di dalam lautan. Maka doanya Nabi Sulaiman naik ke sepis atas itu, maka dia tengok ada orang ibadat dalamnya. Dia tanya, kenapa kau di sini? Kau daripada zaman Nabi sekian-sekian. Saya dengar zaman dia siapa dia dah masuk situ? Zaman Nabi Sulaiman dah lama. Daripada zaman Nabi sekian-sekian, dah kira jauh lah zamannya, ratusan tahun, mungkin ribu tahun dia sudah berada dalam situ. Macam mana kau boleh jadi di sini? Pasal dulu aku jaga taat kepada mak bapak aku. Tengok mak bapak dia punya doa. Mak bapak punya doa apa jadi pada anak? Dia pelihara. Maka aku taat kepada mak bapak aku. Sehingga bapak aku dah meninggal, aku taat pula pada ibuku. Kemudian ibuku sebelum meninggal, ya Allah, kerana anak aku taat pada ayah dan ibunya, kau peliharalah dia daripada segala fitnah dan ujian yang berada daripada langit dan di bumi. Maka lain pada langit dan bumi, mana di laut.
Maka Allah Ta'ala piarakan dia yang tak boleh kena hujan di langit dan bumi. Allah Ta'ala masukkan di laut. Satu hari lepas meninggal ibu aku berjalan di pantai. Tiba-tiba aku nampak satu istana terapung. Ada jembatan. Aku pun masuk dalam istana. Istana pun masuk dalam laut. Di situlah aku ibadat pada Allah Ta'ala. Setiap hari ada burung datang kasih makan. Apa semua. Ibadat dan dalam dia senang lenang. Terpelihara daripada ujian manusia. Ujian apa segala-galanya. Pasal di dalam situ Allah Ta'ala berikan dia rezeki. Kenapa? Ibu dia punya doa. Sampai begitu sekali tuan-tuan sekalian. Kalau ibu punya doa boleh sampai dapat begitu sekali. Allah Ta'ala beri. Kalau dah begitu ibu punya doa begitu sampai dapat nasibnya Juresh begitu sekali tuan-tuan sekalian ya. Maka ibu punya doa sangat-sangat kabul. Tak kita lihat ibu punya doa. Apa ayah punya doa? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta ketika dah binakan Kaabah, minta supaya zuriatnya menjadi orang ibadat kepada Allah Ta'ala. Sampai zaman sekarang Allah Ta'ala masih pilihkan gitu. Sampai Nabi Ibrahim AS, sampai zuriatnya tu keluar Nabi Ismail AS, sampai daripada Nabi Ismail turunlah sampai Nabi kita Muhammad SAW. Segemilang-gemilangnya berkat doa Nabi Ibrahim AS. Dan daripada Nabi Muhammad SAW, zuriatnya sampai ke sekarang ini tuan-tuan sekalian, sampai ke sekarang sini masih pasal apa tu? Doa orang tua. Dan kita orang-orang Melayu, kalau kita baca setengah kitab sejarah, raja-raja Melayu klaim bahawasanya mereka asal daripada keturunan Bukit Seguntang. Bukit Seguntang tu di Sumatera sana. Di Sumatera ya, Bukit Seguntang. Dan mereka klaim bahawasanya raja-raja Melayu zuriat pada Iskandar Zulkarnain. Ya. Jadi apabila orang Melayu masuk Islam, mereka dengar baca Al-Quran surah Al-Kahfi, dia terjelaskan ini cerita atuk kami. Baik itu tidak susah untuk mereka peluk agama Islam ya. Baik. Senang cerita begitu ya. Maka cerita ini saya cuba tanya kepada salah seorang guru saya ketika di Hadramaut, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Adrus. Orang saleh lagi wali Allah ya. Kita nak dengar daripada mulut dia. Kerana orang saleh ni cakap bukan ikut hawa nafsu. Mereka cakap semua tu dengan firasat mereka, dengan apa gerak hati mereka. Aku nak tengok apa komen mereka. Kita dah tahulah apa ulama kita sini sebut, apa perkara sejarah kami sebut. Tapi aku nak dengar daripada mulut seorang wali Allah sebut apa. Saya bilang, ya Habib, raja-raja Melayu kita klaim bahawasanya mereka ni zuriat Iskandar Al-Karnain. Apa pendapat kau? Dia diam, dia tengok, dia bilang tak ada mustahil. Sebab dia termaksud orang salih dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS namanya disebut juga dalam Al-Quranul Karim. Dan zuriatnya juga dipelihara Allah Ta'ala sampai akhir zaman. Mungkin Al-Karnain memang kalau tengok zaman dia termasuk zaman kamu. Dan kalau tengok dia punya jajahan takluk termasuk dalam daerah negeri kamu. Tidak mustahil. Kerana dia orang baik, kerana orang saleh, betul Allah Ta'ala masih pelihara daripada anak cucunya beriman sampai akhir zaman. Baik itu kaum lain tak dapat, anak cucu dia dapat. Kaum Cina, Jepun, Korea tak dapat macam kita. Siam, Burma, Cambodia, Vietnam tak dapat macam kita. Tapi yang turunan daripada Al-Karnain dapat. Sebab apa? Berkat doa atuk dia. Berkat doa atuk dia, maka anak cucu dapat. Begitu tuan-tuan sekalian. Maka jangan jadi, minta maaf lah ya, jangan jadi cetek sangat fikiran kita, anak kita. Kesian jadi bapa cita-citanya cetek. Setakat anak nak jadi engineer, jadi lawyer, cetek. Tinggikan lagi, anak aku khidmat agama Allah Ta'ala. Anak aku jadi khidmat agama Allah Ta'ala, khadam agama Allah Ta'ala, pejuang bagi apa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kita niatkan nanti jadi nanti jadi. Dan kalau kita betul-betul lihat jadi anak kita, support dia. Lepas kita meninggal dunia pun kita dapat pahalanya. Kalau betul-betul dia jadi dengan berkat doa kita, Allah alangkah beruntungnya. Anak kau setakat jadi pilot saja, gaji besar. Anak kau setakat jadi orang pangkat tinggi saja, apa dapat? Dapat jugalah berapa sen. Dapat jugalah berapa hari. Dapat jugalah, dia dapat, tetapi yang diluput berapa banyak? Dia luput, anak orang lain dapat sembahyang, anak orang lain dapat baca Quran, anak orang lain jumpa wali, anak orang lain baca maulid, anak orang lain iktikaf, anak orang lain bangun qiyamul lail, anak orang lain pergi Hadramaut, anak orang lain pergi belajar ke Mesir, anak orang lain baca kitab, anak orang lain mahir hadis. Anak kau tak dapat satu apa pun. Setengah hadis pun dia tak hafal. Anak kau baca sembahyang malam setengah rakaat pun tak ada. Allah. Jangan anda sangka anda dapat pencapaian. Anak anda klaim nanti anda yaumil akhir dan anda rugi. Sekarang anda dah rugi.
Sekarang anda dah rugi, nanti lepas mati anda menyesal. Kenapalah anak aku masukkan universiti tinggi-tinggi begitu? Kenapalah dan kenapalah? Sekali lagi kami cakap, tak kalah dengan cakap kita gini, besok semua universiti tutup. Semua bapa-bapa tarik anak keluar daripada universiti. Semua anak-anak tak jadikan pilot. Semua tak ada kapal terbang, tak bergerak pasal ini satu ustaz sudah cakap semua anaknya berhentikan. Semua bapa bilang berhenti pilot. Kalau tidak engkau anak derhaka. Tak adalah. Berebut-rebut masih ada lagi. Ya. Berebut-rebut masih nak ada lagi. Ya. Cuma kita pesanlah mudah-mudahan dapat ada yang kesedaran. Kalau anda ada anak-anak kita kecenderungan dalam ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, anda patut bersyukur. Anda patut bersyukur pada Allah Ta'ala dan anda support dia dan anda bantu dia. Dan dari sekarang anda dapat kejayaan. Nanti yaumil akhir, nanti apabila anda meninggal dunia saja, kalau anda berlapang dada, berlapang hati, belum tunggu sampai anda tutup mata. Sekarang aja Allah Ta'ala letakkan rasa gembira dalam hati anda. Alhamdulillah, anak aku khidmat agama Rasulullah. Alhamdulillah, anak aku khidmat syariat agama Allah. Alhamdulillah, anak aku kenal Tuhannya. Alhamdulillah, anak aku Allah. Sebelum anda meninggal dunia, anda dapat merasa kemanisannya. Kalau anda terang pandang hatilah. Yang orang tua tak suka juga, apalah engkau ni. Allah, itu susah nak cakap. Yang ada untuk diri dia sanggup kurangkan dunia. Untuk anak dia masih push. Sayang. Nanti anak awak claim awak yaumil akhir ya. Kita jadi orang tua, hati-hati terhadap apa yang kita niatkan. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu ya, adalah niat orang tua dia. Niat orang tua dia supaya anak aku jadi khidmat agama. Maka betul-betul jadi khidmat agama dari lahirnya, dari kecilnya sampai meninggal dunia masih khidmat agama. Masih khidmat agama pasal bapa dia niat anak aku jadi khidmat agama Allah Ta'ala. Maka sampai matinya jadi khidmat agama Allah Ta'ala, mengajar agama, hukum-hukum akan Allah Ta'ala, menghampirkan orang kepada Allah Ta'ala pasal bapa dia niat. Pasal bapa dia niat anak aku jadi begitu, maka betul-betul anak dia jadi begitu. Bapa dia niat anak aku jadi khidmat agama Allah Ta'ala, maka jadi anak dia jadi orang yang khidmat agama Allah Ta'ala. Sampaikan bapa dia punya niat dia. Bukan setakat mereka bapa dengan anak saja dapat tahu, menjangkau kepada wali lain. Bapa dia ketika belum datang, dia datang ke Kota Tarim daripada Baydha, naik keldai bulan-bulan puasa. Berapa hari sebelum dia datang, dia di sekolah Rebat Tarim tu, dia ada bilik-bilik khas. Dulu ada bilik Habib Ja'far bin Ahmad. Bilik itu, hall itu besar kapet ini punya saiz lah. Muat satu tilam aja. Dia punya hall begitu. Hall Imam Haddad pun besar begini aja. Begitu saja dia punya tempat duduk dia pun setakat begitu saja mereka punya ya. Kecil-kecil semua. Dia ada bilik-bilik khas. Yang dulu saya pernah wali fulan duduk situ, wali fulan. Berapa hari sebelum datang Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ada satu orang datang. Habib, bapa aku kasih kirim, ni student barulah. Bapa aku tulis surat minta anak aku boleh tak masukkan ke bilik sekian-sekian. Habib Abdullah bin Umar Syatiri, oh sorry, bilik itu dah di booking. Siapa booking? Sana bukan ada nombor, bukan ada boleh booking call dulu ke apa. Ini zaman-zaman dahulu kala, lebih 50 tahun yang dahulu. Sampai sekarang aja Tarim susah. Sekarang ada telefon, ada internet, tapi dia punya tak ada, lebih selalu daripada dia punya ada. Internet dia line tak ada 2 bulan. 2 bulan tak ada. Elektrik tak ada satu hari sampai 26 jam. Kita satu hari berapa jam? 24 jam kan. Kita ada elektrik 26 jam. Ada balik 10 minit. Tak ada lagi 20 jam. Tu zaman masa tengah perang-perang saya dekat sana kita mengalami begitu. Itu Kota Tarim Hadramaut ya. Jadi zaman dulu lagi. Maka kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, oh sorry, tempat ni dah di booking. Saya kasih awak bilik lain. Orang tu siapa yang booking? Pasal bapa dia ada niat. Satu bapa ada niat, maka anak dia belum sampai Habib Abdullah bin Syatiri, Allah Ta'ala dah gerakkan hati dia. Selang berapa hari betul datang Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dari Baydha, naik keldai bulan-bulan puasa, dia sampai. Habib Abdullah tengok, ni orang dia dah sampai, ni bilik kau. Buka surat, betul bapak dia bilang, Habib Abdullah, anak aku tolong taruh kat bilik itu. Ni pasal bapak dia dah reserve awal-awal, lagi di awal pada bapak yang tu tadi. Pasal dia punya niat awal-awal dia dapat, maka dia belum sampai lagi pun ini wali ni dah dapat mesejnya. Dah sampai SMS-nya, SMS kerohaniannya, dah sampai kerohaniannya. Pasal bapak dia niat anak aku dah dekat situ. Sampai niat bilik pun Allah Ta'ala kabulkan. Belum dia datang lagi, belum tunjuk surat lagi, dah direservekan biliknya oleh Habib Abdullah Syatiri. Betul, bilik kau dah aku tepikan. Masuk, tu bilik kau dah siap. Pasal bapak dia dah reserve. Bapak dia hajat, bapak dia mohon pada Allah Ta'ala. Bapak dia nak anak dia dapat berkat bilik sekian-sekian begitu ya. Maka dikabul oleh Allah Ta'ala.
Dan first come first serve lah. Dia dari dulu dah niat begitu, lebih awal pada bapak yang tu tadi. Lepas itu dia dapat sebab begitu ya. Allah Ta'ala kalau nak kita ada pasang niat yang baik untuk anak kita, jadi ya. Maka janganlah pasang niat anak kita yang bukan-bukan, yang tidak-tidak tu semua tu, itu kira sumpah tau, bukan doa pada anak awak. Dan apatah lagi kalau kalau tak sampai kita nakkan anak kita jadi orang-orang tak baik ke itu, nakkan dunia pun sebetulnya tak bagus. Kau baca bab dunia, tercela tak dunia, elok tak dunia, kau baca. Sebagaimana untuk diri kita saja tak bagus, begitulah kau kena terapkan untuk anak kau. Begitulah kau terapkan untuk anak kau. Bahkan kalau anak kau dapat dibukakan Allah Ta'ala hal ihwal keduniaannya, kau kena duka cita. Kau sedih, kenapalah anak aku jadi termahak dunia, kenapalah anak aku jadi begitu. Jangan tuan-tuan dia, jangan ya. Nanti yaumil akhir anak kita claim kita depan Allah Ta'ala, ya Allah kenapa aku jadi gini, kenapa aku jadi begini. Dunia dia sukalah, dia cerita kawan-kawan semua, bapa, my father support me, my father begini. Dia pun bangga ambil gambar anak beranak pakai topi juntai. Allah, bukan kan ada topi juntai itu kan ya. Bukan main suka dunia lah, dunia kau punya pasal lah situ ya. Tapi nanti istilahnya dunia pun nanti akhirat nantilah senang cerita lah ya. Dunia pun tak ada banyak lah kau dapat. Anak kau tak pernah sebut, anak kau kurang sebut nama Rasulullah, anak kau kurang sebut nama Allah, anak kau kurang sebut kalam Allah, anak orang lain banyak. Anak orang lain baca Quran, kau tak serugi je. Kau hanya suka anak kau dapat 1 bulan gaji anak saya 3,000. 3,000 besar tak gaji kita? Tak besar. Oh tak besar. Kalau besar kira berapa ribu? 5,000 dah kira 10,000. Oh 10,000 okey lah. Anak punya anak gaji 10,000. Amboi. Anak punya anak rumah 3 tingkat. Anak punya anak kereta menjulur. Anak orang baca hari-hari, alhamdulillah aku hari-hari baca Quran setengah juz. Alhamdulillah aku selawat atas Nabi hari-hari 100 kali. Alhamdulillah aku khidmat agama. Alhamdulillah. Jangan kau tak pandang itu sebagai satu nikmat. Jangan kepada dunia saja kau pandang itu satu nikmat dan kau bangga dan kau suka. Jangan ya. Jangan. Jamil akhir anak kita tuntut kita. Kesian anak kita. Anak kita buat benda-benda yang tidak menguntungkan dia, kita boleh support, kita boleh suka pulanya. Begitulah tuan-tuan sekalian ya. Secara ringkasnya pada malam ni kita terima kasih saja ya. Pada malam ini kita sambil kita baca maulid tadi semua, nanti kita lepas tutup ini kita ada acara adik-jadi potong kek untuk Ustaz Namli kita, sekaligus dengan untuk anak kepada Cikgu Ridwan, sahabat kita Atif Hermawan bin Ridwan. Kita nama dia Muhammad Atif, kita tambahkan pasal dia duduk dengan orang Jawa, tambahkan Atif Hermawan, bolehlah ya. Jadi kita adakan ada potong kek untuk dua orang sahabat ini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahanlah persahabatan kita nanti sampai yaumil akhir ya. Kat sana nanti ada macam-macam majlis tau. Dekat akhirat nanti ada macam-macam function ada tau. Macam-macam function ada. Belum masuk syurga lagi tau. Di bawah arasy Allah Ta'ala ketika menunggu di mahsyar, orang tunggu 50,000 tahun, ada orang hanya berapa hari aja dia rasa, hanya ada orang tunggu seperti antara Zuhur dengan Asar saja. Sebab itu kalau hadir majlis-majlis segini, kau janganlah boring sangat. Boring bila nak habis. Imam Ghazali sebut, apa yang ada di sana kau boleh tebus di sini. Kalau kau tak nak lama di sana, kau lamalah di sini. Lama majlis-majlis maulid ni tak habisnya. Lama kau tunggu, berapa minit kau tunggu di sini, berapa setengah jam ke 1 jam kau tunggu di sini, mengurangkan berapa ribu tahun yang di sana. Kalau kau tak nak banyak peluh di sana, kau banyakkan peluh di sini. Peluh ibadat, peluh apa semua. Kau tak nak dibuka aib di sana, kau tutup aib di sini. Aib dirimu dan aib orang lain juga kau tutup semua. Nanti ditutup oleh Allah Ta'ala. Sebosnya di sini. Dengan kita tunggu di sini, kita duduk kaki bersila, mata ngantuk, nak drive balik ni waktu pahat malam ni semua. Dengan kau sanggup tabah dan kau tunggu, di sana kurang penantianmu. Dan ketika kurang penantian di sana nanti tuan-tuan sekalian, ketika penantian, bukan hanya kurang penantian, dia dapat seronok. Ketika di bawah arasy saja mereka dah mula ada function-function. Dihidang makan, dikasih makan apa semua begitu, dah ada function. Macam kita dekat airport lah kan, ada yang lounge yang khusus orang tiket nombor 1 punya kan, masuk dalam dengan makan, kita tengok aja kan. Yang lain nanti mereka kat situ dah ada function-functionnya di sana, dah ada dia punya atur-cara diatur oleh Rabbul Alamin, tak boring. Apalagi dalam syurga. Dalam syurga ada satu pohon yang besar, dipacu kuda paling laju sekali tidak merentasi pokok itu walaupun 500 tahun.
Punya besar pokok itu, dan bawah pokok itu orang-orang syurga piknik di situ. Mereka bermain apa yang biasa mereka bermain. Siapa yang biasa main golf di dunia tak dapat main golf di sana kecuali yang biasa main golf di dunia. Umpamanya lah golf yang ibadat Allahumma salli ala Muhammad. Bola masuk saja subhanallah. Itu dapat pahala punya golf lah. Umpamanya ya, dapat menang duit saja, hadiahkan masjid. Umpamanya ya. Tak dapat main golf di sana kecuali yang main golf di sini. Tak dapat main apa lagi? Main bola di sana kecuali yang main bola di sini. Begitu ya. Sampai dengan bola bergema padang, subhanallah, subhanallah, subhanallah semuanya. Allah, tidak satu langkah, semua wali-wali yang main lah umpamanya ya. Dapat main di sana, Dan kalau alim-alim ulama apa mainnya di dunia? Apa hiburan mereka? Maulid, duduk di sini. Nanti di sana pun ada juga. Di sana, dan tak dapat duduk yang di sana kecuali duduk yang di sini. Bayangkan. Jadi kita nak ajak tuan-tuan imajinasi. Kau bayangkan kita duduk bukan pakai kipas angin dia hembus-hembus di sana. Yang angkat talam, bukan tadi di tempat sana tadi Ustaz Mukti ada kasih gahwa. Yang angkat pun abang-abang kita. Yang sana yang angkat talam siapa? Wildanun mukhalladun. Kopi dia punya sedap, minum tak gaut. Sini minum kopi gaut. Dan burung-burung indah berkicauan. Semuanya. Bau dia punya harum. Allah, tak ada bukhur. Bau begitu, semuanya gitu. Dan duduk biar di sana hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, tuan-tuan guru kita sendiri, Imam Haddad sendiri, Allah, nanti Pak Sumit pun ada, Allah, tuan guru Zainal Asri pun ada. Tak dapat duduk yang di sana kecuali yang pernah duduk di sini. Jadi apa yang kita di sini semua kau imagine yang di sana. Tentang akhirat kau imagine yang paling punya cantik, dengan chandelier dia, dengan kapet dia, dengan apa kau bayangkan yang paling cantik kau kali 1000 masih tak sama juga. Jadi tentang dunia kita sengaja ajak orang kau bayangkan, kau imaginekan, dan kau kali 1000 tak sama sedikit pun dengan yang di sana nanti. Begitu ya. Dan tidak dapat yang di sana kecuali yang pernah hadir di sini, Wallahu alam bisawab. Sekian sajalah majlis kita minta Ustaz Amli birthday boy kita baca doa maulidnya. Silakan Ustaz.